Okey, sebab hari ni dapat medal dengan T KLS Standard Chartered Kejuaraan 2020 sampai hari ni. I finish my 42 km masa bulan 12 bulan Disember 2020. Okey, saya nak kongsi sikit cerita saya tentang saya dan event ni lah. Event sebenar dia, dulu nama dia Standard Chartered KL Marathon. Okey, tapi sejak tahun 2020 sebab kononnya sebab kekayaan cadangkan untuk tahun awal Malaysia tahun 2020, jadi KL dululah, KL Standard Chartered Marathon. Okey, cerita saya dengan event ni mula-mulanya saya tak tahu. Okey, tapi pada tahun 2015, okey, saya baru nak mula berlari. Okey, baru nak mula berlari. Tapi satu kali kawan saya Nazir, dia suggest saya masuk event ni. Okay. Tapi saya tak tahu kan event ni sebenarnya hot cake kat Malaysia ni. Saya pun relax je lah, tak ada register pun, relax, ingat boleh last minute register kan. Sebab dia kata jangan register, dia kata register lah, dia kata. Aku pun masuk sekali. Masa tu saya pun baru start nak berlari kan. Okay. So saya pun relax je lah 2015. Ingat lagi masa tu. Okay. Tapi saya tunggu last minute, okay, lagi rasa banyak, takkan ramai tengok daftar aku. Saya pun relax je lah kan. Jadi bila saya nak daftar, saya tak lagi daftarnya. So kawan saya tu Nazir tanya, dia kata, kau dah daftar belum, register belum event tu? Dia kata belum lagi. Dia kata kau gila ke? Event tu kalau kau register lambat tak dapat tau, kami yang masuk. Okay. Saya pun buka lah. Dia pun cakap dia ingatkan saya pun nak register lah konon-kononnya. Betul-betul tak dapat lah sebab dah penuh. Okey, itu cerita dia mula tahun 2015. Tapi saya rasa ada hikmah juga sebab saya tak masuk. Satu lagi sebab saya pun tak ready pun nak masuk 10 km masa tu dia ajak. Okey, saya pun tak ready pun lagi. Event tu masa tu saya berapa tak ingat lah. Okey, saya tak ready lagi. So adalah hikmah dia. Tapi nak tahu cerita tahun tu sebenarnya, event tu sebenarnya terpaksa dibatalkan sebab apa? Jerebu. Okay, jerebu, dia bagi medal semua bagi tapi tak lari sebab jerebu. So ada hikmah saya tak daftar kan, kau tak rugi lah kan. Memang dapat t-shirt semua, medal semua dapat macam tu je, tapi tak best lah kan. Okay, tapi tak apa. Okay, pendekkan cerita. Okay, so saya tahun depan tu saya masuk. Asalnya nak masuk acara pertama saya punya half marathon, tapi tak jadi yang kedua. Okey, saya masuk half marathon je. Okey, orang kata itu event terbesar di Malaysia. Saya pun register lah. Okey, dengan cepatnya pada tahun 2016 dapatlah masuk. Okey. Saya pun ready lah. Saya bila event kat KL ni, saya stay kat KL lah. Okey. Nak jadi cerita, okay, saya prepare. I think masa nak masuk half marathon saya basically prepare lah sebab saya dah rasa lari full marathon, half marathon saya pertama tu macam okay kan, less than 2:10, okay, 2 jam 10 minit, 2 jam 8 minit ke something like that lah, tak ingat 6 ke 2 jam 4 minit tak silap, jam 4 minit, okay, yang pertama saya rasa okay lah. Tapi nak jadi cerita lah, kata kalau event ni kau tak ada drama tak sedap kan. So drama dia petang nak event tu, okay, petang nak pergi check in kat hotel kat KL tu, saya nak kat KL tu, kaki saya terplay out. Kaki kiri saya terplay out dekat office hari Sabtu tu, okay, pagi tu kerja, dah risau dah, ingatkan tak boleh. Itu satu okay, masa tu tawakal je lah pergi check in kat hotel. Sampai kat hotel, keluarkan baju semua, rupa-rupanya apa, saya punya running tide tertinggal pula kat rumah saya kat Nilai. Bayangkan masa tu jalan KL dah tutup dah sebab event tu. So tak ada choice, running tide saya tertinggal, okay. So tak ada tu, tak boleh lari. So what to do, saya pun ambil lah komuter daripada KL tu, okay, naik dekat Bank Negara, balik Nilai, ambil tide balik sampai semula. Sebab nak driving susah sebab jalan dah jam teruk dah, semua jalan dah mostly dah tutup. Petang tu pukul 6 jalan dah banyakkan tutup. So dah terperangkap lah aku nak keluar kan, so malas nak pergi pun nak rehat. Okay, yang pertama lah. Okay, so saya malam tu tawakal je lah. Tapi Alhamdulillah tu play on tu tak serius. Okay, pagi tu saya bangun, Alhamdulillah. So saya boleh lah lari. Okay, so tapi betul lah orang kata event memang special. Okay, yang paling terasa sekali masa sampai pagi tu bangun, macam biasa bangun. Okay, bangun.
memang dunia suasana dia lain. Dia yang kata event terbesar di Malaysia kan. Fly off half marathon berapa jam berapa, pukul 6 tak silap pukul 6 ke 5.30, tak ingat lah. Okey, tak ingat, dah lama tak masuk event. Okey, 5.30 ke 5.30 nanti tak ingat, tapi sebelum subuh lah. Okey, memang terasa. Okey, sampai sebelum malam tu saya tengok juga tempat event tu, sebab hotel saya tak jauh daripada situ, saya tengok. Okey, kemudian pagi tu memang terasa lah, memang special. Hanya orang yang dah masuk dia tahulah macam mana special dia. Dia environment dia, atmosphere dia very very special. Memang lain. Okey. Nak pendekkan cerita, alhamdulillah, okey. Kaki saya terplay on, tapi saya rasa saya boleh lari, saya larilah, okey. Sakit dia terasa in the last 15 km tu. Baru play on tu sakit dia datang balik. Okey. Okey, itu cerita dia. Alhamdulillah, tapi secara keseluruhannya event tu memang saya tak ada masalah lah. Secara keseluruhannya okey, saya habis dalam masa 2 jam 6 minit ke 8 minit, tak ingat lah, lebih kurang lah. Still good lah. Lebih sikit daripada masa yang first tu, sebab yang first tu tak ada berhenti solat. Okey, satu lagi, kat sana catat KM Marathon ni, dia ada provide surau dekat, masa tu road dia dekat, lalu dekat Kleh kan, ada surau. Okey, dia provide temporary surau dengan air semua cukup. Okey, alhamdulillah. Okey, so marathon pun sempat lah. Solat subuh, lepas tu jalan. So saya keseluruhan saya punya event, saya punya penyertaan pertama dekat Standard Chartered ni tak ada masalah. Okay, kenangannya amat menarik, amat menyeronokkan dan menggembirakan, sebab saya habiskan larian saya dalam keadaan yang agak selesa juga, walaupun towards the end tu saya punya terplay on tu datang balik sakit dia. Okay, saya ingat gambar yang snap by my friend Wong Ku Wong ambil, nampak muka saya tengah tahan sakit. Kebetulan budak dia snap gambar tu towards the finish line. Nampaklah memang muka tengah berkerut lah. Tahan sakit. Tapi it was a nice run. Okay, so memang terasa, memang that's why selepas masuk pertama tu memang saya memang set memang dah set dalam target, memang every year akan masuk event tu, sebab very special. Memang terasa special je, sebab memang ditunggu-tunggu oleh setiap pelari lah, orang yang suka lari kat Malaysia ni. Itulah event yang ditunggu-tunggu. Dan setiap tahun ada pernah tu saya ingat dalam masa beberapa jam je sold out. Slot dia beribu-ribu. Ada one time tu almost 40 over 1,000 total runners lah, semua kategori. Finish dalam masa 6 jam ke, setengah hari tak sampai, habis. Okay, very fast. Okay. So bila saya dah masuk half marathon untuk yang pertama, orang kata event terbesar ni takkan masuk half je kan. Okay, so tahun yang kedua saya masuklah full marathon. Okay, tapi itulah, sepatutnya event besar ni kita target nak buat PB lah kan, tapi saya tak jadi juga sebab okay, tahun pertama saya punya full marathon 2017, okay, saya lari kat Twin City. Lepas tu saya lari dekat Borneo Marathon. Okay, tempoh masa tu every tu seminggu. Gila kan? Okay, Borneo Marathon, okay, 2017, okay, saya masuk. Okay, 2017. Okay, lepas tu in between tu saya masuk nilai half marathon. Seminggu lepas Borneo Marathon, nilai half marathon. Okay. Okay, lepas habis Borneo nilai half marathon, Standard Chartered KL Marathon. Tapi not bad lah. I think my first full marathon dekat Standard Chartered KL Marathon pun very smooth, sebab dah ada pengalaman kan, tak ada masalah sangat lah. Okay, tak ada masalah. Walaupun saya pun tak target untuk buat timing ke apa, sebab masa tu memang tahu kita dalam keadaan not really in, kata ada condition untuk buat PB lah, sebab kita back to back kan, gila sebenarnya dapat. Tapi itulah pengalaman. Okay, 2017 saya masuk full marathon. Okay, timing saya lebih kurang 5 jam 40 minit something. Okay, 5 jam 40 something. I cannot recall lah, 44 ke 42, if not mistaken. Okay, so sebab tu saya nak catat KM Marathon antara event yang saya akan beli gambar dia daripada official photographer. Yang dia ambil gambar dekat finish line tu, saya beli every year, saya belilah. Agak mahal sikit lah, satu keping berapa ringgit lah, tapi saya belilah sebab kenangan. Gambar kenangan. Dia only event kot yang saya beli dekat official photographer, yang saya belilah. Okay. So itu tahun pertama masuk full marathon. So kali kedua lah, so 2 kali masuk. 2018 ialah tahun saya pun
dalam cabaran untuk siapkan 10 maraton dalam masa setahun. Okay, so saya nak catat KL maraton ni yang keberapa masa tu, ke-6 ke ke-7 tak ingat lah. Yang ke-6 tak silap, that year lah. Ke-6 ke ke-7 ke? Ke-7 tak silap. Yang ke-7. Okay, yang ke-7. Sebab dia buat awal sikit. Okay, masa tu dia buat awal. Ke-7. Tak ingat dah. Tak apalah, it's okay. Okay, masa tu memang saya plan nak buat PB sebab I was preparing. Saya ada lebih kurang 1 month something gap sebelum the event. Planning siap pakai buat gelang gelang dekat tangan tu nak timing untuk tu. Every 5km time berapa. Semangat tu. I was prepared. Masa tu adalah sasaran nak buat PB nak capai bawah 5 jam. Berangan. Prepare. Okay. And then what happened? It was nice, okay? Nice sampai 25 km. Okay? Sampai dekat Duke Highway tu, dah masuk ke Jalan Duta. Entah macam mana masuk 25 km tu, jadi lemah longlai. Tak ada cramp, tak ada apa. Tapi tak tahu kenapa. Okay, it just flat out. Simple like that. So, bila saya punya timing dah sampai 30 km, memang totally out of the target. Saya pun hanya berjalan sajalah daripada 30 km tu sampai ke lebih kurang 35 km naik ke Bukit Tungku. Daripada Jalan Duta naik ke Bukit Tungku lalu kat PWTC masa tu lalu dia. Okey. Saya mula berlari balik bila? Bila sampai dekat depan Jalan Parlimen. Masa tu nampak cameraman lagi. Sebab nampak cameraman tiba-tiba semangat terus berlari sampai habis. Nampak masa tu cameraman ni dekat Jalan Parlimen masa tu Randy Tan. Masa tahun tu tak silap saya dia punya running vest dia color 2018 color hijau muda. Okay, tahun pertama biru Adidas. Okay, tahun kedua tu tukar pada Brooks biru. Okay, tahun ketiga Brooks lagi. Tapi saya tahun kedua biru. Tahun ketiga tu Brooks juga tapi color hijau muda. Masa tu dia bagi option antara vest dengan t-shirt. Okay, 2019. Okay, itu saya tahu yang ketiga lah. Okay, bila tanya tu timing pun teruk lah. Timing pun dapat agak lah. Lebih kurang 5 jam 40 lebih something lah. So fail lagi nak capai sub 5. So lepas tu saya rasa saya lepas yang saya catat tu saya dah plan, prepare everything. Tak dapat saya macam malas ikut. Dah tak ada rasa motivasi nak capai sub 5 dah masa tu. Rasa macam dah lah. Macam dah lose hope lah. Tapi tak silap masa tu awal tahun ni 2018 rasanya awal. Dia buat awal sebelum raya rasanya. Mereka sebelum puasa. Bulan 4 ke cantik lah 2018. Okay, biasanya hujung tahun. Okay, hujung tahun. Okay, sebab saya nak elak jerebu kot. Okay, so tu yang ketiga lah. Okay, so saya tu 2018. Okay, 2019 saya register macam biasa, berebut register, dapat register 2019. Dapat masuk. Tapi malam tak berbau Malam tak berbau. Okay, kaki saya injured. Okay, masa 2 minggu sebelum tu saya masuk di Sultan Mahmud, larian antarabangsa Jabatan Sultan Mahmud Terengganu. Saya masuk full marathon, kaki saya terplay out lagi. Injured. Okay, saya ingatkan sempat elok. Okay, sebab 2 minggu sebelum tu kat Terengganu saya ingatkan sempat elok. Okay, sempat elok tapi 2-3 hari sebelum tu macam tak boleh, saya pun decided DNF lah. DNF. So tak lari lah 2019. Tak lari 2019. So what happened 2019? Saya jadi ambil gambar je. Saya jadi fotografer je. yang nervous bukan apa, yang paling tak sedap je, anak saya, isteri saya semua dapat bib. Okay, dia orang semua lari, saya seorang je yang tak lari. 2019. Saya hanya jadi fotografer je. Okay, tapi tak apalah. Paling kurang pun saya boleh bagi kegembiraan pada orang lain kan. Tak apalah, positively. Tapi di 2019 ni ada satu insiden sebenarnya, tak nak cerita ke tidak, tapi tak apalah, pengajaran. Okay. Bila saya dapat lari DNF, saya decided saya nak bagi bib saya kepada orang lain. Tapi segi undang-undang salah, illegal sebenarnya. Bila bagi bib ke orang ni, kau tak beritahu organizer, salah. Okay, salah, jangan buat. Saya tak galakkan. Tapi saya fikir, yalah, saya tak akan sokol lah benda, tapi saya bagi ke orang bib tu. Okay, bagi ke orang bib tu. Orang tu larilah. Habislah larilah. Okay. Okay, so dia sebab
T tahun tu pun finisher T pun besar, dia pun tak nak, dia pun bagi saya pun ambil, saya bagi, tapi T tu saya bagi orang lah, saya bagi sedikit, saya dekat one of my wife punya student lah, sebagi sebab T dia tu memang saya tak lari kan, dia tak lari, kita nak pakai tak seronok, okay, walaupun dapat finisher T, saya bagi dekat student my wife. Banyak running T saya yang saya tak pakai, saya bagi dekat my wife punya student lah, yang kurang mampu kan, saya bagi kat orang. Okay, cerita dia, okey lah, ingatkan habis event tu selesai lah, saya punya bib tu okey dah, no one lah, no problem. Saya tahu ada risiko lah. Okey. Nak jadi cerita setahun lepas tu, tahun 2020. Bila orang sibuk-sibuk register untuk 2020 punya event, okey, tak macam mana dah. Orang yang pakai saya punya bib tu, dia kena kantoi by a photographer. Kemudian viral tau, viral. Tapi macam mana tahu fotografer tu highlight that bib tu, nampak ada nama saya, walaupun dia tak highlight saya, tapi dia nama saya nampak. So kawan-kawan saya cakap, saya pun tengok, saya rasa sudah, memanglah kena lah. So saya pun kebetulan pula artist director dia Rainer tu kenal saya kan. Okay, dia pun tanya saya macam mana ni, dia kata tak apalah, saya kata what to do kan, saya kata kat dia, I have to follow the rule lah. Okay, punish me lah. Okay, so dia pun dapat tahu siapa budak yang pakai bib tu, saya tu. So budak tu pun kena ban, saya pun kena ban. So sebenarnya tahun 2020, okay, saya tak boleh lah masuk. Okay, saya tak boleh masuk sebenarnya sebab saya dah kena ban. Walaupun saya dah beli tiket dah, tak dapat pun bid. Saya dah beli, register 2020, saya register. Tapi saya dah kena ban, tak boleh, tak apalah. Saya kena ban setahun lah. 2020. Tapi 2020 COVID pun datang. Okay, event 2020 postpone ke 2021. Maksudnya saya tak boleh hari juga 2021 sebab dia postpone, bukan dia batal, postpone 2021. Tapi tak apalah kan, dia buat salah kan, saya takkan defend lah. Buat macam mana. Semoranya jangan tukar bib, bahaya, banyak masalah kalau jadi. Okay, okay, saya tak galakkan. Sampai saya masuk, saya fikir betul-betul lah matlamat tak malahkan cara kan. Dia dah jadi macam mana kan. So saya maksudnya saya takkan berlari lah untuk KL Marathon yang acara sebenar pada next event yang akan datang. Tapi nak Allah kata ada hikmah lah. Tahun ni dia buat virtual run. So virtual run, tahun lepas 2020 dia buat virtual run. So saya boleh lah lari, saya masuklah virtual run. Nak jadi cerita, virtual run tu saya dapat apa? Saya dapat PB tau, 4 jam 59 minit. First time saya dapat PB, saya boleh 5 jam full marathon. Okey, tu cerita dah. Okey, dah senja dah. Okay, nanti kita sambung lagi. Okey. Okey. Kita sambung cerita Standard Chartered KL Marathon saya. Okey. Sampai kita berhenti sampai saya kena ban. Kena ban, tapi tak apalah. Move on. Tak ada masalah. Okay, so nampak gayanya next Standard Chartered saya akan datang sebagai, kalau jadilah tahun 2021 ni, saya akan datang sebagai ambil gambar je lah. Okay. Macam mana? So lesson learn nak tukar bib kena illegal, jangan buat illegal. Okay. Okay, anyway, okay. Satu lagi Standard Chartered yang menariknya, okay. Mula sekali dulu saya masuk seorang-seorang. 2016 saya masuk seorang. Tapi sejak 2017 my whole family join. Maksudnya daripada 2016 tu saya seorang, tapi menjelang 2017 actually my whole family dah started running. So this event dah dia macam selain daripada KL New Year Run, normally KL New Year Run pun sejak tahun 2017 my whole family juga join. Okay, so this event Standard Chartered KL Marathon ni dah jadi macam tu. So every year all of us waiting. Okay. Waiting. So maksudnya every event tu kita, the whole family akan tidur kat KL malam tu. So become a weekend outing lah. Okay, sampai macam tu sekali. So normally saya akan masuk, I akan ambil full setiap tahun 2017, I ambil full marathon. My son ambil 10 km. Okay. Sorry, not my son. Okay, my wife and my son. Okay, my wife and my son ambil 10 km. Okay, 10 km, and then my daughter 10 km. So all basically 4 orang lah, sebab yang lain tu tak boleh. Masa tu masa 2017 my son yang kecil sekali tu tak masuk lagi. Okay. Okay, tapi 2018 my son yang kecil sekali pun masuk Kids Dash. Maknanya so everyone masuk lah. Everyone masuk.
So again, they become a much awaited event every year. The whole family akan join. Itulah Senang Chartered Camp Marathon. So bila masuk Senang Chartered Camp Marathon ni, the best part of it, satu is the best event, the biggest event in Malaysia. Maknanya semua almost, saya kata kita akan jumpa almost all people dalam running community across Malaysia. My friend from Sabah datang, from Sarawak datang and all that. So it's very interesting lah. So itulah, it's a very good event lah. I would say it's the best event in Malaysia so far lah, yang saya tahulah, yang tempat saya sertai. So itulah, unfortunately 2020 tak ada. Okay, 2021 tak tahu lagi. Sebab sekarang ni tengok pun hari ni tengok kes COVID pun dah cross. First time record 5,000 lebih dah hari ni. First time hari Jumaat ini. Okay, Jumaat 29 bulan Januari ni dah 5,000 lebih. Okay, so we don't know yet lah. Tapi whatever it is, cara hidup sihat kena diteruskan lah. Okay, so itulah cerita saya punya Senang Chartered KL Marathon saya. Nama dia sekarang ni dah jadi KL Senang Chartered Marathon. Dulu Senang Chartered KL Marathon. Okay, so itu sajalah saya nak share tentang pengalaman saya. Okay, so kalau biasanya event besar ni kita cubalah, satu ni tentang route dia. Sebelum saya lupa lah route dia. Route kat Senang Chartered KL Marathon ni, dia memula flat. Dia akan pusing keliling bandar Kuala Lumpur tu. Flat lalu dia flat. Okey. Lepas tu masuk ke Ackley. Okey, masuk ke Ackley, okey. Highway tu, okey. Kemudian keluar ke Duke Highway. Okey, biasanya dekat highway Ackley tu lah akan ada surau untuk semayang. Okey, sebenarnya keluar ke Duke. Okey. Dan yang paling mencabar dia, okey, mencabar aja is lepas 30 km. Biasanya penghujungnya kena lalu, yang orang banyak tak suka ialah laluan Bukit Tungku. Bukit Tungku ni ialah kawasan berbukit, maupun Bukit Tungku. Sampai ni kita kalau lari maraton ni, the last 10 km, lepas 30 km tu masa kalau orang biasa macam saya ni, masa tu lah kita nak give up. Kan? Siapa pernah lari maraton tahulah, lepas 30 km, masa tu lah kita rasa nak give up. Masa tu lah kita akan how strong mentally, kan? Okay, walaupun physically kita mungkin dah down, tapi mentally masa tu lah kita akan diuji. Okay, unfortunately dekat Senang Chartered KL Marathon ni, the last 10 km tu lah termasuk laluannya Bukit Tungku. Okay, sebab tu kat Malaysia ni, dekat even in dunia sekalipun, Senang Chartered KL Marathon ni antara rasa event yang paling mencabar di dunia. Tak ada lagi pelari maraton dunia berani nak buat personal best, buat rekod dunia dekat Malaysia. Okay, sebab tu kebanyakan nak buat rekod dunia kat negara sejuk yang jalan dia flat. Tapi kalau dekat Senang Chartered KL Marathon, jangan harap. Panggillah Eliud sekalipun tak boleh punya. Okay, so itulah. So cabarannya memang dari segi route, cabaran dia bila lalu nak kita the last 10 km tu termasuk laluannya Bukit Tungku. Itulah. Kau nak tergolek ke, nak give up ke, masa tu lah. Okay. Yang selepas tu memang normal lah, turun masuk dekat Jalan Parlimen. Okay, lalu Jalan Parlimen, masuk dekat depan muzium, lalu dekat area Muzium Negara. Okay, dan terus ke arah ke KTM station tu, okay, bangunan KTM tu yang lama tu. Kemudian roundabout tu masuk ke Masjid Negara semula, pergi ke Dataran Merdeka. Itulah satu lagi. Sebelum ni saya cerita tentang masa flag off kan, memanglah environment dia lain. Sebab dah dekat-dekat 40,000 kan, memang terasa lah. Okay. Sekali flag off full marathon pun beribu dah, memang dekat-dekat 5,000 juga. Saya tu je lah, few thousands full marathon saja. Paling ramai biasanya half marathon dengan 10 km lah. Okay. Tapi the best part lagi tu masa finishing tu, masa nak sampai ke finish line tu. Biasanya kan, macam mana penat sekalipun kan, tapi the moment sampai, saya lah, pengalaman saya dah 3 kali kan, the moment sampai dekat makin dekat dengan KTM punya bangunan tu, stesen KTM tu, masa tu lah semua rasa penat hilang.
Okey, yang paling susah sekali ni bila nak naik jalan nak lalu ke Muzium Negara tu, naik bukit sikit, lepas nak turun tu. Sebab daripada nak turun tu dah start dengan bunyi dekat finish line tu, start dengan bunyi all the mic, dengan orang MC, dengan music tu, dengan orang pula, dengan orang cheer up and all that. Okay, the moment nak sampai ke situ, roundabout yang dekat depan KTM tu, KTM station tu, dah rasa dah. Masa tu all energy will come. Okay, tiba-tiba macam suddenly macam kena hantu raya. Okay, naik kat situ kan, naik depan roundabout tu, naik ke atas tu, lalu dekat depan Daya Bumi. Okay, lalu depan Daya Bumi tu, nak turun. Masa turun tu lah nampak from there nampak dia punya finish line tu. Masa tu biasanya orang pun dah ramai habis. Okay, orang yang event kategori lain dah habis, 10km, half marathon banyak dah habis. So orang akan ramai, biasanya orang akan beratur kiri kanan tu, cheer up. Orang akan cheer up kita. Masa tu lah, normally the last 3 km tu sampai ke finish line tu akan banyak fotografer. Itu antara satu faktor motivasi lagi lah untuk kita makin bersemangat lagi ke finish line. Okay, itulah tu punya seronok cerita dia. Okay, so dia sampai dekat situ, sampai dekat tu turun pada laluan dekat depan Daya Bumi tu, arah ke finish line tu masa tu. Okay, masa tu memang terasa dengan cheering from the people, from the crowd. Okay, kalau kita dah nak koyak pun takkan koyak lah. Okay, masa tu lah kita akan push our best. Masa tu lah kita akan terasa, oh, this is real. Masa tu forgot everything. Okay, forgot everything, lupa segala benda yang kita ingat, all that, Kalau 40 km tu dah tak ingat lah, another 41 km something sebelum tu. Okay, memang lain Kod Dataran Merdeka tu, tengok kiri kanan kan, sampai dan moment masuk dekat area yang dekat Dataran Merdeka itself tu, yang dia pun jalan tu bukan tar dah kan. Okay, sampai tu memang terasa lah. Langsung nampak finish line je. Masa tu lah normally saya akan berlari. Kan, banyak sebab lah. Dia motivation nak finish kan. Lepas tu dengan cameraman, dengan cheer up, all that coming. Okay, still macam biasa bila lari marathon ni, the best feeling yang kita tak boleh nak lupa. Okay, kadang-kadang nasib baik, saya ingat masa first time saya join tu, saya sudah marathon, tapi saya terdengar lagi bila sampai tu dia ada macam sistem, dia ada kamera, MC kan nampak tu, kita ada lah rasanya dekat skrin dia rasa kot. Saya ingat masa tu nampak dia nama Mr. Zani Abdul Wahab from Malaysia, something like that, dia ada macam tu. Okay, mana MC akan nampak kita dekat skrin dia dan dia boleh sebut nama kita. Kalau nasib baiklah dia perasan masa tu kan. Saya ingat my first experience, saya dengar dia sebut, okay, my number, my bid number, and then dia kata kena nampak nama dekat order kan, from Malaysia. Oh, kita pun, macam apa ni? Okay, the best part lah kalau full marathon ke, I think kalau full marathon ni, the best feeling when you cross the finish line. Finish line. Okay, setakat ni saya punya timing dekat sana, full marathon masih tak boleh pecah 5:30 lagi. Tak tahu kenapa. Antara sebab dia tu lah, sampai ke Bukit Tungku, jalan je lah. Tak ada masa dah, tak ada lagi nak tinggal dah. Okay, sampai itulah. So insyaAllah lah, kalau ada masa, rezeki, panjang umur, sihat badan lagi, saya akan masuk lah. Tapi tak tahu tahun bila lah kan. Confirm tahun yang next one saya tak boleh masuk. Dah kena ban. Okay, macam mana kan, kena serve sentence lah. Okay, and then lepas tu kalau yang lepas tu pula, tak tahulah bila. Okay, 21 ke 22, we don't know. Doa yang terbaik je lah. Saya akhirlah perkongsian pengalaman saya tentang event paling besar kat Malaysia saya sertai, ialah Standard Chartered KL Marathon. Okay, so saya harap insyaAllah kita doa sama-sama lah keadaan COVID-19 ni akan tambah baik, kita boleh kawal. Okay, insyaAllah kita boleh berlari semula dekat event. Okay, memang lain lah rasanya, setahun tak ada event. The last event masa 2020 pun, saya last kali join tu Selangor Marathon, DNF, Purut Meragam. Kemudian saya masuk lepas tu hujung bulan tu pula Langkawi Ultra, ingat nak lagi 50 km. Tengok lagi 2 jam nak fly off, spek saya patah. Ni spek baru ni. Okay, spek saya patah. Okay, and then tak ada rezeki lah. Lepas tu from there no more event. Maksudnya from March 2020 sampai sekarang tak ada event. Adalah banyak event virtual tapi saya bukan ni kaki event virtual ni. I can run without anything lah, any motivation. Saya rasa saya masuk virtual run sepanjang PKP
sepanjang COVID-19 pandemik ni saya masuk 2 je. Satu Unit 10. Itu pun sebab saya jadi student Unit 10 sama belajar master. Dia buat student council dia buat, saya masuk lah kan nak support you sendiri. Okay, yang secondly saya masuk KL Standard Chartered Marathon lah, Virtual Run 2020. Itu je lah. Sebab saya, I don't need segi motivasi, saya ni tak perlu apa-apa motivasi untuk berlari. Saya punya motivasi untuk sihat. So saya nak sihat sentiasa, so tak perlu event lah. Okay, tu je lah. So with that, I hope my sharing ni at least give you some insight kan tentang event Standard Chartered KL Marathon ni. Dan yang penting sekali, apa-apa pun kita kena kekal sihat lah. Kekal sihat, kita jaga kesihatan, okay, sebab the best way to fight COVID-19 is by staying healthy. Okay, itu je lah. Okay, mungkin lepas ni saya akan kongsi lagi cerita dekat event yang menarik lagi lah, macam event Borneo Marathon, okay, Kuching Marathon. Satu event yang paling fun kat Malaysia ni 15 km fun dan paling best kat Malaysia, larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah. Okay, itu satu lagi event yang paling besar. So mungkin saya akan kongsi salah satu event lah yang mana yang saya rasa menarik untuk at least kita boleh kongsi bersama, yang kita boleh jumpa kat sana lah. Kalau ada rezeki besok dia ada event dia boleh jalan balik. So with that, thank you very much yang mendengar. Saya ni kalau bersembang bercerita kan memang lama. Okay, sorry lah. Okay, thank you kerana mendengar. Okay, with that, stay healthy, stay happy. Okay, stay healthy and look healthy as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.